Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dari kitab Muhimmah pada muka surat 29 telah mengeluarkan oleh khatib di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya adalah ia perempuan itu di dalam murka Allah Ta'ala hingga kembali ia kepada rumahnya atau hingga redha daripadanya oleh suaminya. Masih lagi bincang berkenaan dengan beberapa perkara yang berkait tentang isteri yang derhaka kepada suami dan juga menandakan murka Allah Ta'ala kepada isteri yang seperti ini. Oleh kerana kita kata rumah tangga ni asalnya ialah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata mawaddatan warahmah. Dijadikan suami isteri itu, lepas tu dijadikan rumah tangga itu mawaddatan warahmah, ada kasih sayang dan juga rahmat. Itu yang asal. Maka untuk penuhi maksud asal daripada rumah tangga dan juga perkahwinan itu, sebab itu disyariatkan beberapa tanggungjawab terhadap suami ataupun tanggungjawab terhadap isteri. Isteri dia ada tanggungjawab dia dan ada hak dia. Suami pun begitu juga, dia ada tanggungjawab, dia ada hak dia. Maka kalau masing-masing penuhi tanggungjawab masing-masing, maka hak itulah yang sebenarnya. Tapi kita kata kalau peribahasa Melayu kata langit tidak selalunya cerah, ataupun apa benda lagi, macam-macam apa patah Melayu, peribahasa Melayu dia sebut langit tidak selalunya cerah. Ku sangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari, tapi kemarin-kemarin lagi tidak hujan. Ni hujan tak turun, ni panas lagi sampai ke petang. Jadi banyak nanya peribahasa-peribahasa Melayu pun sebut tentang harapan-harapan ataupun suasana-suasana yang asal antara suami dan isteri itu nak dalam sebuah keluarga, dalam satu rumah tangga, tapi Allah Ta'ala takdirkan kadang-kadang dia jadi lain. Itu benda-benda yang disebut. Maka nak pastikan bahawa isteri ni dia tahu tanggungjawab dia dalam rumah tangga. Apatah lagi Nabi SAW sebut, Nabi bagi tahu, aku melihat orang yang ramai dalam neraka itu adalah perempuan. Dan berdasarkan kepada ayat Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi yang kita nak jaga sekarang ini, nak jaga diri kita, dan kalau boleh nak jaga juga suami kita, ataupun nak jaga mak ayah kita, nak jaga adik-beradik kita, anak beranak kita, dan semuanya seisi rumah tu daripada api neraka. Jadi antara cara yang nak jaga dari api neraka ini ialah dengan jaga keadaan rumah tangga itu biar jadi baik, biar jadi molek. Maka disebutlah dalam kitab ini, nampaknya start dari awal perbincangan dalam kitab Muhimmah ini sampailah ke hari ini pun banyak nasihat-nasihat dan juga peringatan-peringatan yang dia beritahu kepada seorang isteri supaya seorang isteri itu dia boleh buat yang terbaik, maknanya terhadap suami dia dan juga terhadap rumah tangga dia. Maka kalau dia dah tunaikan tanggungjawab itu, artinya dia dah buat apa yang sepatutnya dia buat.
takdirnya dia molek dah buat tapi suaminya tak molek, tu kita kata ya, bahagian isteri selesai. Jadi bahagian perempuan itu Allah Ta'ala lah yang kira pula macam mana, apa yang suami itu dia tak tunaikan tanggungjawab terhadap isteri ataupun terhadap rumah tangga itu. Jadi di sini disebut, dia kata di mana-mana perempuan yang keluar daripada rumah dengan tak ada izin suami, perempuan itu dalam murka Allah Ta'ala sehingga dia balik semula ke rumah atau dia dapat redha dari suami dia. Dan hadis ini ataupun perkataan ni acak kali dah kita sebut dalam kuliah-kuliah kita yang lepas pun banyak benda itu. Jadi yang penting ialah cara bagaimana kita nak dapat keizinan suami itu secara khusus ataupun secara umum. Macam kita bagi tahu itu, bagi orang yang ada suami, maknanya dia kena bagi tahulah, saya setiap hari Rabu petang pukul 3 ada kelas fardu ain. Abang tak ada, abang pergi kerja, maka saya nak minta izin memang keluarlah masa tu. Jadi kalau takdirnya hari Rabu tu kebetulan dia habis dah kerja, lepas tu dia balik ke rumah tengok tak ada rumah, jadi dia tahu dah. Tak lah. Maknanya orang panggil cari pulak ke ataupun bersaka yang bukan-bukan. Itu bagi orang yang ada suami. Bagi orang yang tak ada suami, artinya dia akan keluar begitu sajalah, tak perlulah minta izin ke siapa-siapa kalau duduk seorang. Baik. Dan pada satu riwayat telah melaknatkan akan perempuan itu yang keluar dari rumah tak ada izin suami oleh segala malaikat yang di langit dan tiap-tiap suatu yang lalu atasnya yang lain daripada jin dan manusia hingga kembali ia. Disebut dalam satu riwayat. Cuma tak tahu sama ada riwayat itu riwayat yang sahih ataupun riwayat yang dhaif. Tapi kalau dalam bab dia panggil at-targhib wa at-tarhib, menggemarkan, dia bukan dalam bab hukum tapi untuk menggemarkan ataupun untuk memberi ingat. Kalau hadis dhaif pun tak apa, boleh pakai. Dia panggil dalam fadailul a'mal, kelebihan untuk beramal. Nak ingat mana kesan daripada kalau macam mana isteri itu yang tak taat kepada suami dia. Jadi dalam satu riwayat dia kata telah melaknat. Apa makna laknat? Laknat ni artinya jauh dari rahmat. Itu makna laknat. Laknat tu maknanya jauh dari rahmat. Jadi kita ni nak dapat rahmat, tak rahmat dari Allah, rahmat daripada segala-galanya lah. Maka kalau boleh laknat pula, itu orang panggil jauh dari rahmat. Telah melaknatkan akan dia oleh segala malaikat yang di langit. Banyak mana malaikat? Pok 10 tu kita tahulah berapa besar. Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, Munkar Nakir, Raqib, Atiq, Malik, Ridwan. Waktu baru ketua-ketua dia. Orang lain daripada tu ramai lagi. Dah kalau dia kata segala malaikat, tak tahulah berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, tak tahu. Dan tiap-tiap suatu yang lalu atasnya. Apa benda yang lalu atas dia? Lain daripada malaikat, lain daripada jin dan manusia. Benda yang lalu atas dia. Tengoklah makhluk-makhluk orang lain. Apa benda binatang yang menitah ikut dia. Apa benda serangga, apa benda makhluk yang lalu ikut dia kata laknat mereka. Jadi yang penting di situ ialah minta keredaan dari suami. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad. Jadi dua riwayat ni berkenaan dengan apa? Dua riwayat ni berkenaan dengan suami yang tak minta izin daripada isteri yang tak minta izin daripada suami. Isteri yang tak minta izin daripada suami. Bab keizinan lah. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabrani dan Baihaqi dan Hakim, di mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian keluar ia, maka lalu ia atas suatu kaum supaya mendapat mereka itu akan baunya, maka perempuan itu seperti buat zina dan tiap-tiap mata memandang itu zina. Ini pun satu peringatan lagi. Satu peringatan orang perempuan yang dia pakai bau-bauan. Kita kata kalau program sama-sama dia, sama-sama muslimat, sama-sama perempuan, sama-sama nisa, itu tak apa, sama-sama dia. Tapi kalau
nak pergi pasar malam pun nak berkelewat dengan orang ramai apa semua, pakai bau-bauan, termasuklah di tempat yang orang ramai nak pergi kerja ke pagi-pagi, setengah orang dia anggap benda ni benda yang kecil, benda yang remeh saja, tapi memang sabit dalam hadis Nabi sebut begitu. Jadi kalau dia pakai bau-bauan, lepas tu dia keluar, dia lalu atas satu kaum, dah kalau jadi cikgu nak pagi-pagi, dah kan nak pakai bau-bauan apa benda, masuk dalam kelas dengan cikgu lelaki, dengan anak murid lelaki, atau pergi kedai apa semua, dan ni macam-macam perfume kan, perfume ada belakang, jadi benda tu kita kata tak mudah tu, tapi inilah yang biasa berlaku kepada orang perempuan. Sebab hak yang asalnya bau-bauan tu untuk suami, tapi orang lelaki tak apa pula nak, orang lelaki boleh pula pakai bau-bauan, tubik pakai minyak atau apa semua. Tapi kalau orang perempuan tak boleh, di mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian keluar ia, maka lalu ia atas satu kaum supaya mendapat mereka itu akan baunya. Wallahu alam, disebut di sini supaya mendapat mereka itu akan baunya. Adakah itu elaknya hak yang dia pakai tu? Tak. Ni wallahu alam. Ada tak pendapat ulama yang kata boleh pakai bau-bauan? Bukan dia nak bersuruh orang cium bau dia tahu dah bau dia tu untuk suami dia, tapi dia pakai takkan nak busuk bangus tak? Tak, ni musim-musim kemarau panas ni dengan peluh ni, jadi nak lawan bau busuk peluh tu kena pakai bau-bauan je kok. Mana tujuan dia kata bukan nak suruh orang bau. Boleh tak? Wallahu a'lam. Waktu tak berani nak rayak. Tapi yang disebut dalam hadis ini ataupun dalam riwayat yang lain pun begitulah, maknanya kalau faham di situ mutlak. Mutlak maknanya sama ada dia nak suruh orang cium bau dia ataupun tak. Tapi memang kalau dia pakai, orang akan hiduplah bau dia, lalu ikut orang lelaki ni, semerbak, semerbak, mewangi, jadi itu dia kata, maka perempuan itu seperti buat zina, dan tiap-tiap mata memandang itu zina. Maka perempuan itu seperti buat zina. Dia bukan zina betul. Kalau zina betul tu lain. Hak zina betul tu maknanya memasukkan hak kepada zakat dalam kemaluan perempuan itu. Jadi kalau hak itu yang berlaku dari segi hukum syaraknya kena sebab 100 watan. Kalau tak kahwin lagi, kalau dah kahwin dah kena rejam sampai mati. Itu hukum zina. Sekarang ni bukan zina betul. Dia kata seperti buat zina. Jadi kalau buat macam tu, taklah sampai kena hukum hudud. Tak. Sebab 100 watan ataupun rejam sampai mati. Bukan begitu. Tapi dia kata seperti buat zina, dan tiap-tiap mata memandang itu zina. Dan kalau yang jadi tu peragawati, hak jadi model. Model pula memang sedang molek, model untuk barang kosmetik. Takkan model hak kosmetik ini busuk-busuk, mesti wangi-wangi Kita kata kalau nak cari kerja pun, kalau nak cari pendapatan pun, kalau nak cari rezeki pun, carilah daripada jalan-jalan hak yang Allah Taala benarkan, hak Allah Taala izin. Syarat kita ada. Dan bumi Allah Taala ni luas. Bumi Allah Taala luas. Tapi orang nampak mudah gitu modal dia mudah tak, modal dia muka comel sikit. Modal dia muka. Biar SPM boleh 3 pun. 3 ke 4 ke 5 ke, orang boleh 17A, dia boleh 17E. Tapi kerana muka tu comel, muka pen action. Muka kita ni pen kemasik. Ataupun pen lalak. Pen lalak ke pen kemasik ke pen kertas. Hak boleh jadi model tu muka pen action nama dia. Hak tu yang boleh jadi model. Hak kita ni
Tak boleh jadi modal pun tak boleh. Jadi modal. Tapi dia tak tahu kerja yang macam tu nampak mudah, nampak glamour, nampak jadi model kosmetik, macam-macam barang apa semua. Lepas itu boleh duitnya banyak. Tu kalau buka majalah-majalah perempuan cukup banyak lah kan. Tapi benda tu kita kata dia boleh jadi kalau model itu untuk barang kosmetik, barang kecantikan itu untuk perempuan, sesama perempuan, ataupun perempuan yang nak digunakan untuk dalam rumah. Nah, kalau pakai dalam rumah tak jadi ustaz beli mahal-mahal, harga bukan murah ni. Nah, mesti nak tunjuk ke orang. Kalau setakat tunjuk ke anak-anak buat benda. Ya, tunjuk ke anak, tunjuk ke ayah, tunjuk ke mak. Jadi kita kata konsep tu lari dah. Ya. Jadi benda tu bukan satu benda. Hak kita nak nilai ni, nak nilai dari segi dia, nak nilai dari segi pandangan syarak. Ya, nak nilai dari segi pandangan syarak. Ya. Sebab itu bila kalau saya boleh masuk sikit lah, mungkin taklah sikit, mana lari sikit produk-produk kosmetik, produk-produk kosmetik kecantikan yang HPA buat, promosi HPA yang HPA buat, Herbal Penawar Al-Wahidah buat, Centella White, Centella Beauties, dia buat dari bahan dia ialah bahan semua alhamdulillah comel belaka, molek belaka, halal belaka. Lepas tu kalau dia buat pun bawang yang tak kuat. Sebab tu bila Tuan Haji Ismail pengarah urusan, bila ada orang yang syorkan supaya buat gincu bibir untuk kosmetik yang HPA ni, Centella White ataupun Centella Beauties, dia tak berapa nak buat. Sebab dia tak berapa setuju. Sebab benda ni kalau buat lipstick ini orang puan tak nak pakai. Masa tengah koyak bawang tu nak pakai lipstick, tak? Ataupun duk tengah duk singgah ikan tu nak pakai lipstick, mesti masa nak mari kelah-kelah petang ni misalnya, ataupun nak pergi majlis-majlis kenduri kendara. Jadi dia tak ambil bersubahat di situ, ada saham produk yang dia buat tu sehingga jadi boleh tak molek pula kepada dia, maka dia tak keluarkan produk itu. Tapi kalau yang betul-betul yang lain untuk kecantikan semula jadi membersih, tak membuang saya jadi model kosmetik pula petang. Untuk membuang benda-benda yang diragak, kotoran apa semua muka tu boleh betul-betul yang macam tu. Tapi dalam betul-betul sini merah, sini hijau, sini kuning, sini biru apa semua tu untuk ditunjuk kepada lelaki ajnabi, itu yang haram. Itu yang haram. Dalam bentuk yang tadi itu untuk menghilangkan benda-benda yang busuk, tak baik apa semua tu boleh. Betul-betul yang macam itu. Dan jangan pelik kalau antara leaders dalam HPA yang perempuan itu, yang berkait tentang kosmetik, tentang perempuan, ialah perempuan juga, perempuan tetapi perempuan yang berpurdah. Pelik tu. Mana dalam HPA nya pasal gitu. Maknanya dia tunjuk benda-benda kosmetik untuk orang perempuan, tapi dia sendiri berpurdah. Kita kalau nak cari benda ni hok dalam syarikat-syarikat kosmetik lain apa semua tak ada hok yang ada hok terlecak tudung ramai. Hok yang biru, hijau, merah, kuning apa semua atas muka ni pun ada. Itulah benda yang berlaku. Orang ingat benda ni benda yang komersial, orang nampak benda ni benda yang glamour, orang nampak benda ni benda yang ada nama. Tapi hakikatnya benda itu dia kata seperti buat zina. Jadi kita kalau nak kira nampak dunia, memang akan nampak lah. Tapi pertimbangan kita bukannya dunia, bukannya penilaian manusia, orang. Tak. Penilaian kita ialah penilaian syarak.
Allah Ta'ala kata guana, Nabi kata macam mana, agama kita kata macam mana. Itu penilaian kita, bukan penilaian manusia ataupun penilaian media ke penilaian orang lain apa semua, tak. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir apabila berkata oleh perempuan itu bagi suaminya, tiada aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali, maka sungguhnya batallah amannya perempuan itu. Kalau seorang isteri dia kata ketuk laki dia, mungkin suami dia tu macam-macam dah, tolong cari nafkah, kerja, cari duit, dah dia pun manusia juga, adalah salah silap dia tu, dia buat apa benda tak tahu. Lepas tu kalau isteri ni marah ke suami tu, awak ni memang tak pernah buat baik ke saya. Itu maksudnya, tiada aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali. Orang sini tak cakap pasal gini, dia marah ke suami dia, lepas tu dia kata tiada aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali. Suami dia kata ni jenis cakap pasal mana pula ni? Tak ada orang cakap pasal gitu. Orang kata kau ni, tak, abang ni memang saya tahu dah tak pernah buat baik ke saya. Itu bahasa yang kita pakai kan. Dia tak sebutlah, dia kata tiada aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali. Itu bahasa Melayu lama. Itu bahasa filem tahun 50-an 60-an. Itulah maknanya. Jadi kalau suami dia duk sedia nafkah, cari nafkah, bekerja apa semua, tapi bila ada salah sikit saja dia kata tak ada langsung. Memang awak tak pernah buat baik ke saya. Itu maknanya, tiada aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali, maka sungguhnya batallah amalnya perempuan itu. Batal amal tu bukan maknanya amalan dia tak sah. Kalau tak sah tu dia kena buat semula, semayang dia, puasa dia, apa semua. Bukan batal amalan. Maksudnya dari segi orang panggil pahala tak ada. Tak. Batallah amalnya perempuan itu. Dah batal semua sekali ke? Habis pahala semayang, pahala puasa, pahala apa semua. Wallahu a'lam. Ini orang panggil bentuk tarhib. Tarhib itu maknanya nak beri ingat. Maksudnya kalau perkataan yang macam itu, perkataan yang macam itu terhadap suami, dia boleh beri kesan kepada pahala kebajikan kita banyak tu, maknanya dia boleh beri kesan. Itu maknanya, dia boleh beri kesan kepada pahala kebajikan yang kita buat. Maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah Ta'ala. Dia kata perempuan yang tak takut akan Allah Ta'ala. Kalau perempuan tu dia takut dengan Allah Ta'ala, lain. Kalau ini perempuan yang tiada takut akan Allah Ta'ala, ghaliblah jatuhnya perkataan yang demikian itu. Ghaliblah, biasa berlaku, dia kata biasa berlaku perkataan yang macam ni jikalau berbuat kebajikan oleh suaminya pada sekalian masa sekalipun. Walaupun suami dia ni memang bagus, memang baik, kemudian dilihatnya kejahatan suatu daripadanya, adalah salah sikit tadi, salah cakapnya, salah buat ke apa benda ke, nescaya berkata ia, tiada ada aku lihatnya suatu kebajikan kamu sekali-kali. Itulah tadi. Memang abang ni tak pernah baik ke saya. Sejak daripada kahwin sampailah learning, memang tak pernah buat baik langsung. Itu. Walah banyak mana dah hak dia buat baik, tapi habis dia engkar belaka. Engkar belaka. Cuma kalau sungguh benda tu berlaku, misalnya hak dalam kita baca surat khabar, kes-kes yang dia bawa ke mahkamah syariah, isteri mengadu kepada qadi, kepada mahkamah syariah, suami saya ni memang tak beri nafkah sejak daripada kahwin sampai learning. Tu mungkin ada sungguh. Cuma isteri tu sabar je, tahan. Dia boleh kerja sendiri, dia boleh cari makan sendiri, dia boleh jaga anak-anak sendiri, walaupun dengan jual nasi lemak, goreng pisang apa sekali pun,
dia budak kerja sendiri. Tapi dah kerana terlalu lama dah tak tahan, barangkali dah daya pada duduk dengan suami yang macam ni, barangkali minta fasakh lah. Contohnya tu mungkin ada hak jenis suami yang macam tu. Hak dia cerita di sini ni, suami tu bagus, molek, baik, tunaikan tanggungjawab dia sebagai suami. Tapi bila ada satu saja perkara hak yang tak molek daripada suami tu, habis dia kata memang sejak daripada kahwin sampai ni tak pernah buat baik pun. Nafkah tak pernah beri. Dah yang selama ni makan tu mana? Tu mujur dak ukit lagi benda lain. Pasu-pasu bunga tak pernah beli. Dah tu yang banyak tepi tu apa benda? Bukan pasu bunga. Contohnya lah kan, contohnya. Maksudnya habis dia ukit belaka. Tapi kalau kita kata berlaku betul hak tadi tu, mungkin 5 tahun kahwin. Hak yang apa nama? Tak beri nafkah. Tak beri nafkah tu mungkin maksud dia beri makan tu ada. Tak beli makanan pagi, belikan untuk makan tengah hari, beli beras, makan tengah ada. Tapi hak duit saku tu pula tak ada. Adakah maknanya dia tak beri nafkah? Tu beri makan tu ada tak tu? Kalau sakit, bawa pergi hospital, beli obat. Kalau pakaian, dia belikan. Rumah dia sediakan, sewa rumah dia bayar. Bil api, bil air apa semua dia tolong bayar. Tu masuk dalam nafkah dah. Dah yang tak ada duit saku tu, cuma tak ada duit saku je. Tak boleh nak kata maknanya dia tak bagi nafkah langsung, kecuali kalau memang dia tinggal lok bodoh gitu saja, tak balik sampai berapa bulan, sampai berapa tahun pun berita tak tahu ke mana. Berita tahu tapi tak pernah hantar pitih misalnya. Itu mungkinlah. Tapi dia cerita di sini macam mana? Hak kisahnya suami tu baik, suami tu molek, tapi adalah satu perkara yang suami dia tu buat hak dah molek. Jadi dia kata hak sini ni biasanya siapa yang sebut? Perempuan yang tiada takut akan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ni masuk yang namanya muslimat, yang namanya mukminat, takut kepada Allah Ta'ala, jadi kita tahu hak mana hak suami kita buat baik kepada kita, kita kata alhamdulillah, terima kasih. Hak mana yang suami kita buat tak molek kepada kita tu, hak tu kita nasihat, kita tegur, kita bagi tahu, kita ingatkan. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, di mana-mana perempuan yang meminta ia akan suaminya akan talak daripada tiada suatu kejahatan, maka haramlah atasnya mencium bau syurga. Haram atasnya mencium bau syurga. Maksudnya haram dia cium bau syurga tu, adakah maknanya tak masuk langsung? Tak, dia akan masuk. Tapi masuk tu masuk lambat. Tak, itu maknanya kalau haram atasnya mencium bau syurga, dah kalau bau syurga pun tak boleh cium, maknanya tak masuklah dalam syurga. Orang ada 2 kalimah syahadah, insya-Allah dia masuk syurga. Cuma cepat lambat je. Mungkin masuk dalam neraka dulu ke berapa lama, lepas tu habis tepuh dia ataupun dapat syafaat, boleh keluar awal, masuklah. Itu peringatan juga. Siapa tadi? Perempuan yang dia minta suami dia akan tolak, minta cerai. Minta cerai tu daripada tiada suatu kejahatan. Kalau bini dia buat jahat ke dia dera, dia tinggal tanpa nafkah, ataupun tak cara ke rumah tangga, tu ada alasan, ada alasan yang boleh lah, sebab jadi mudarat kepada dia. Ni tak ada jahat benda-benda. Tak. Tapi biasanya orang berlaku gini ni bukan biasalah. Kadang-kadang orang isteri yang kata gini ni masa bila? Masa suami dia mari angin monsun barat daya tu, ataupun angin monsun timur laut tu, dia kata nak kahwin seorang lagi. Time-time gitu. Dia kata nak kahwin seorang lagi. Tak apalah kalau abang nak ke dia pun abang cerai saya. Bukan jahat dia suami dia tu. Suami dia tu bagus, molek, juruh, nafkah beri. Tapi angin dia mari, masa angin dia mari. Tadi angin monsun barat daya ke angin
timur laut tu mari. Dia kalau abang nak kahwin dengan dia, cerailah saya. Itu dia panggil, daripada tiada suatu kejahatan, tak ada jahat benda-benda. Tak. Cuma suami dia tu nak baik, tambah selagi pula. Nak tambah selagi, satu saja. Tak boleh minta. Tak boleh minta cerai. Tak. Maka haramlah atasnya mencium bau syurga. Dah kalau nak kata guna ustaz, kan saya ajar dah gitu. Dah ingat awak ajar gitu. Ya. Kita ajar semula. Dah ajar semula. Ajar tu bukannya minta cerai dak. Ingatkan kepada suami itu tentang tanggungjawab dia. Ingatkan tentang tanggungjawab dia. Abang seorang ni pun dengan anak berapa orang ni pun tak mampu dah. Tak, kadang-kadang tinggal gitu gini apa semua. Misalnya kan, misalnya. Hak tu mungkinnya. Nak hak modal boleh pakai. Tapi kalau minta cerai haram. Berdosa. Dan mujur Allah Taala tak buat cerai tu kepada orang perempuan. Kalau tidak berapa kali tok lelaki dia kena cerai. Tak? Kejap-kejap cerai, kejap-kejap cerai. Lepas tu nak pula. Kena cerai sama tok lelaki dia siang pula. Ya. Ni Allah Taala jadikan cerai tu tolak tu pada mulut suami. Suami kata, saya tak mahu cerai awak. Tak. Saya tak mahu cerai awak, cuma saya nak kahwin je. Dia kata. Bukan saya kata, tak dia kata. Kan? Gitu je. Dia sayang ke bini dia. Tapi tu kita kata benda kalau dia minta tanpa suatu kejahatan, maka haramlah atasnya mencium bau syurga. Untuk kitab Muhammad kita berhenti sini dulu. Wallahu a'lam.